Satu mayat yang saya jumpa dengan Jabatan Agama di Perak, satu mayat yang tidak reput, yang sudah mati lebih daripada 25 tahun. Mayat ini dialihkan daripada kubur. Yang dialihkan kubur ini kerana nak memberi laluan, dibina jalan raya. Maka kerja-kerja menggali kubur dibuat, dipindahkan. Ketika dipindahkan mayat yang dikebumikan, disemadikan itu, mayatnya tidak reput. Seorang perempuan tidak reput mayatnya. Cucunya datang, anak-anaknya datang, keluarganya datang menyaksikan. Bila tengok tuan-tuan, tidak reput. Adakah ibunya syahid? Adakah ibunya ini mati syahid? Tidak. Tetapi tidak reput. Apa kerja ibunya? Ibunya mati dalam keadaan mengajar orang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran selama lebih daripada 50 tahun, tuan-tuan. Daripada belum kahwin sampailah dia mati, kerjanya ialah mengajar orang baca Quran. Sampailah dah 50 tahun dia ajar orang baca Quran. Quran itu sudah lekat di kepalanya, Quran itu sudah lekat di dalam hatinya. Budak sana baca salah, dia boleh betulkan tanpa tengok Quran. Orang itu baca tak betul, dia boleh semak bacaan tanpa tengok Quran. Sebab dia jadi hafiz Quran. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Menangis anak-anak dia, mayatnya langsung tak reput. Bukan kata mayatnya, kain kapan dia pun masih macam biasa. Subhanallah, Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal mayat Huzaifah Al-Yaman, sahabat Nabi yang bernama Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman adalah seorang sahabat Nabi yang hafiz Quran. Huzaifah Al-Yaman sahabat Nabi yang mengetahui siapa yang munafik di zaman Rasulullah. Nabi tahu, Huzaifah tahu. Sebab Huzaifah adalah setiausaha sulit Rasulullah. Dengan dialah Rasulullah simpan rahsia. Maka Nabi tahu siapa munafik, dan Huzaifah pun tahu siapa munafik. Masya Allah. Nabi tahu siapa munafik, tapi Nabi tak cakap dia tu munafik. Nabi kenal dia tu munafik, tapi Nabi tak kata dia tu munafik. Kita pula bukan Nabi, senang-senang tuduh orang munafik. Senang-senang aja, itu munafik punya orang, dia tu bapa munafik punya orang, oh dia tu kaki munafik. Kamu Nabi ke? Nabi pun tak cakap, kamu cakap. Bagaimana sahabat-sahabat nak tahu yang dia tu munafik atau tidak? Bila Rasulullah wafat, Abu Bakar akan melihat ketika ada kematian, Huzaifah Al-Yaman ini pergi atau tidak menziarahi kematian. Kalau dia tak pergi semayang, maka Abu Bakar pun tak pergi. Sebab Abu Bakar tahu itu adalah orang munafik. Sebab Huzaifah tidak pergi. Masya Allah. Dia mati di Iraq. Mayatnya disemadikan di Iraq, di tebing sungai. Sehinggalah pada tahun 40-an itu, sungai yang di tebingnya itu dikebumikan sahabat Nabi semakin menghampiri makam sahabat Nabi ini. Maka ulama-ulama di situ dengan pemerintahnya cari jalan nak dipindahkan mayat ini. Bila dipindahkan mayat ini yang sudah mati ribuan tahun, tuan-tuan, kain kapannya masih elok, kulitnya masih elok, dagingnya masih elok. Dan ketika sahabat lain menekan mayat Huzaifah Al-Yaman, jenazahnya, darahnya masih keluar. Walaupun sudah mati ribuan kali, ribuan tahun sudah mati. Bila dah dipindahkan ke tempat baru, timbul masalah. Siapa yang patut menjadi imam menyembayangkan jenazah sahabat Nabi? Siapa yang layak? Siapa yang layak? Ini sahabat Nabi, kamu siapa bro? Siapa ini? Masya Allah. Bila dah dipindahkan, kena buat lain sembayangnya. Siapa yang layak? Dipilih ulama. Yang ni tak sanggup, aku tak sanggup. Akhirnya dipilih satu ulama yang tidak pernah meninggalkan solat berjemaah di masjid
sejak berumur 7 tahun. Itulah yang layak jadi imam. Kamu jadi imam. Barulah ulama-ulama lain setuju. Sejak umur 7 tahun bapa dia bawa ke masjid. Tak pernahnya tuan-tuan 5 waktu sembahyang di tempat lain. 5 waktu di sini berjemaah di masjid. Ini tuan-tuan yang layak. Masya Allah, subhanallah.